Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرؤوف بن نور البحنجي ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita menyambung lagi 3 kitab kita ni ataupun pengajian fardu ain turas kita. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dah duduk dalam keadaan akhir zaman. Bila akhir zaman ni fitnahnya bagai-bagai. Fitnah tu maksudnya ujian. Dia bila dalam Quran fitnah ni, bila dia datang perkataan fitnah, dia ada beberapa maksud. Salah satu maksudnya ialah ujian. Tu apabila digunakan perkataan tu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Fitnah ada kalanya dengan maksud ujian. Ada kalanya dia jadi dengan maksud bala. Dia boleh jadi bala. Maksud dia tu bala. Dia tengok konteks ayat. Boleh tukar mic. Sebab dia macam ada masalah sikit. Dan ada beberapa Bismillah. Bateri dia mau habis, kena tukar tu merah sudah. Dan ada beberapa maksud lagi lah. Tapi yang dimaksudkan di sini bila disebut fitnah tu iaitu ujian lah. Ujian ataupun cobaan yang Piramli kan berlaku pada kita ni setiap hari, setiap waktu. Dan begitu jugalah jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah, yakni Allah Ta'ala, yang menjadikan pada kita ni adanya hidup, ada mati. Dia yang tentukan. Khalaqal mauta, dia yang ciptakan hidup dan mati tu. Kalau kita pergi pada tafsiran lagi, khalaqa tu dengan maksud dia ijadu syai' min adamihi, menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itu maksud khalaqa. Khalaqa, kita ni dipanggil makhluk. Ini pun kita akan bahas malam ni. Ini maksud akidah kan. Kita ni dipanggil terima kasih. Dia macam ada elektrostatik sakit tangan. Tak apa. Okey baik. Okey baik. Jadi bila disebut perkataan khalaqa ni, dia ejaan dia beginilah lebih kurang. Kalau kita tuliskan kha lam qaf, khalaqa.
Maksud dia ijadu syai' min adamihi, iaitu menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Dan kita ni disebut dengan sebutan makhluk. Maksud dia apa? Perkara yang dijadikan daripada tak ada kepada ada, tu maksud makhluk. Dia asal daripada perkataan khalaqa ni tadi, cipta. Dia panggil cipta lah, cipta. Bahasa terjemah bahasa Melayu kita panggil cipta. Kita ni disebut sebagai makhluk. Makna perkara yang dicipta, barang yang kena cipta. Kita ni lah, dan seluruh alam ni. Bila sebut alam, apa maksud alam? Alam sama maksud dengan makhluk, sama. Bila sebut alam, maksud dia sama dengan makhluk, sama, iaitu yang dicipta. Ataupun dengan maksud yang lebih tepat lagi istilah dia, kullu ma siwallah, apa sahaja yang selain daripada Allah, itulah alam, itulah makhluk, sama. Perkataan dia berbeza tapi maksud sama. Cuma kalau kita pergi lagi, kalau yang belajar bahasa Arab, dia lebih dalam lagi. Dia punya makna-makna yang lain lah, ada makna 2-3 lagi yang lain. Tapi kita rumuskan, simpulkan, sebab kita masukkan perkataan ni dari sudut terjemahan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Dari sudut terjemahan ilmu tauhid. Alam itu apa? Makhluk. Alam makhluk benda sama. Apa maksud dia? Ialah apa sahaja yang selain daripada Allah. Apa sajalah. Yang penting dia bukan Allah. Itu makhluk lah tu. Jadi makhluk ni ialah perkara yang dicipta, yang diadakan. Yang diadakan daripada tak ada kepada ada. Makna sebelumnya kita tak wujud, kemudian kita diwujudkan. Bila jadi begitu, maka sahlah kita ni nanti akan kembali tidak diwujudkan. Maksudnya apa? Mati. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita nak faham, binasa. Binasa. Hancur kita ni, matilah, binasa. Binasa. Apa sahaja selain daripada Allah Ta'ala, semuanya binasa. Sama ada makhluk tu tadi ada nyawa kah, tak ada nyawa kah. Walaupun dia bernyawa, tapi mungkin dia bentuk manusia, mungkin dia bentuk malaikat, mungkin dia bentuk jin, mungkin dia bentuk haiwan. Kan semua tu kan bernyawa. Betul? Tapi nanti kita akan bahas lah bila masuk bab tajuk ni, nanti kita akan bahas. Manusia ni dia terdiri daripada unsur apa? Jin dia terdiri daripada unsur apa? Malaikat dia terdiri daripada unsur apa? Maknanya Allah ciptakan dia tu dari perkara apa? Bahan asas nak buat, macam kita buat kuih kan? Ni yang bini-bini tahu dah tu buat kek. Ada tapungnya, ada talurnya, ada gulanya, ada itunya, siranya sikit sebagai, betul ke tidak? Jadi kalau adun, okey, jadi kek contoh. Ini jadi kuih pais. Ini jadi kuih ini contoh. Olah sikit jadi macam ni, olah sikit jadi macam ni. Adakah bahan buat kek batik dengan bahan buat kek lapis sama? Majoriti bahan sama, tapi ada beberapa berbeza, betul ke tidak? Dan teknik buat dia berbeza. Begitu juga Allah Ta'ala. Ini nisbah saya, bukan hakikat begitu pun, tapi senang kita nak nampak, nak faham. Bukannya Allah Ta'ala buat kita ni macam buat kek lapis. Bukan kami mau cakap macam tu. Sekarang dia pusing-pusing cerita ni, masalah ni. Zaman sekarang ni zaman fitnah kan. Lain kita padah, lainnya yang faham, lainnya sampai habis. Sudahlah begitu, lain pula lagi dihantamnya kita balik. Astagfirullahalazim. Bukan makna hakikat Allah Ta'ala cipta kita tu macam kuih lapis, tidak. Tapi ibarat kita nak faham. Sebab kita nak kenal pada Allah Ta'ala, tak boleh tidak pandang kepada makhluk. Kenal makhluk, kenal Tuhan. Tapi kalau kita tak kenal pada makhluk, maka macam mana nak kenal Tuhan? Begitu. Itu mukadimah saya tu, boleh kan? InsyaAllah. Adalah sikit kita punya tambahan di sana tu. Jadi insyaAllah kita sambung kepada pengajian kitab kita ni pada muka surat ketiga, nombor 7, Al-Wadhi', iaitu penyusun. Penyusun ilmu tauhid. Mana yang ada kitab, boleh kongsi-kongsilah dengan sahabat yang tak ada kitab. Sebab kitab kita terhad. Makluman daripada Syekh, insya-Allah kitab di Semenanjung akan selesai cetak dalam minggu ni.
Sebab makluman Syekh, saya kata sebelum raya Cina, syarikat percetakan tu dia cuba usaha siapkan. Jadi kami dah mesej pada Syekh, Syekh tanya pada kami berapa banyak Labuan perlukan, kami beritahu sekurang-kurang sekarang ni 100 kelas kita lagi, dan ada beberapa kelas lagi lah yang lain yang kami mengajar lagi di Sungai Berdaun, di TUDM, membedai kan. Jadi ada beberapa kelas lagi yang perlukan pada kitab tu. Jadi kita ambil lamsam dulu 100 dulu. Jadi mana yang tak ada kitab nanti kita akan belilah sama-sama, dapat kita guna sama. Mana yang dah ada tu kongsi dulu untuk sementara. Minta maaf sangat-sangat tu. Baik, kita semak sama-sama. Baik. Muka surat yang ketiga iaitu pada perbahasan al-wadhi'. Kata pengarang hafizahullah taala, al-wadhi' dan penyusun ilmu akidah ni, siapa yang menyusun? Menyusun. Susun ni maksud dia apa? Barang yang dah ada disusun, betul? Itulah menggunakan perkataan susun, bukannya buat. Kalau buat, cipta, boleh jadi dari tak ada kepada ada. Faham itu bolehlah kalau nak istilahkan perkataan bid'ah ke apa sebagainya. Ini susun. Maksudnya barang tu memang dah ada dah disebut dalam Quran, memang ada dah disebut dalam hadis. Cuma ulama kita ni disusun daripada dua sumber ni tadi supaya senang kita mau faham. Ringkas mudahnya akidah ni begini. Begitu dia panggil susun. Bukannya bikin benda baru. Sebab ada puak yang menuduh bahawa pengajian sifat 20 yang kita akan belajar akan datang ni insya-Allah, dikatanya barangan ni tidak ada dalam Quran. Kami kata apa punya ayat macam ni? Dalam pengajian sifat 20 kita belajar tak sifat Allah Ta'ala wahdaniyah, tunggal esa, belajar tak? Ada kan? Sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi dia iaitu wahdaniyah, salah satulah. Wajib mesti pada Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, ini tunggal esa, satu, tidak ada berbilang-bilang. Ada tak dalil dalam ayat Al-Quran cerita Allah Ta'ala itu tunggal esa? Ada tak? Banyak. Qul huwallahu ahad, salah satu. Allahu la ilaha illahu, satu. Al-Hayyul Qayyum, laisa kamitslihi syai'. Lagi apa lagi? Banyak ayat Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Ayat tu kalau kita baca lepas solat, kita dalam wirid, dibilangnya bid'ah tu. Senyum Ustaz Syairul. Ada buat yang buat begitu. Waliyazubillah. Padahal ayat tu menetapkan kita ni betul-betul bertauhid bahawa Allah Ta'ala itu tunggal esa. Jadi akidah sifat 20 yang kita belajar ni, ulama' dia ringkaskan saja, buat nota ringkas supaya senang kita mau faham. Mau terangkan pada orang ramai, senang kita nak kukuhkan akidah kita. Sebab tujuan kita belajar akidah kan kita dah belajar sebelum ni kan, kita dah baca dah sebelum ni. Tujuan dia ataupun samarah, tujuan dia supaya kita kenal Tuhan dan percaya pada Rasul betul-betul. Jadi nak kenal pada Tuhan, nak percaya pada Rasul betul-betul mesti dengan bukti. Dan bukti itu, ni orang Arab dalil. Yang Melayu kita ni bukti. Nya Kedayan proof. Contohlah contoh. Faham kan? Begitu. Jadi bukti ni dia apa sahaja boleh jadi bukti. Cuma dalam disiplin ilmu Islam kita, yang menjadi bukti ni ada dua bentuk. Dalil ni dua bentuk. Baik daripada dalil Al-Quran hadis, dipanggil dalil naqli. Ini kita tulis sikit. Dalil, bila kita sebut dalil ni bahasa Melayunya bukti. Yang Kedayan proof. Faham? Ni kita sebut dalil. Dalil ni dia terpecah kepada dua bentuk. Ni dalam disiplin ilmu Islam kita. Pertamanya disebut sebagai dalil naqli. Dalil yang dalam bentuk naqal. Naqli. Naqli. Dalil dalam bentuk naqli ni dia dua. Satu Al-Quran.
Yang kedua ialah al-hadis. Ini dalam bentuk naqli. Maksud naqli ni apa? Yang diriwayatkan. Yang naqal ni asal dari perkataan pindah. Naqal, intaqala, daripada perkataan tu. Naqli ni makna dia pindah. Makna daripada zaman Nabi, dalil ni Quran hadis ni diwarisi satu zaman ke satu zaman sampai kepada kita. Itu apa dia? Al-Quran dan juga al-hadis. Zaman Nabi riwayat pada sahabat, mana diambil oleh sahabat bagi pula kepada generasi selepas tu, tabi'in pada tabi'in, selepas sampai zaman kita ni. Yang dipindah daripada satu generasi ke satu generasi, itu panggil dalil naqli. Yang kedua dipanggil sebagai dalil aqli. Aqli ni makna dalil akal, iaitu menggunakan akal kita ni yang sejahtera, yang center, bukan yang gila. Kalau akal gila tak boleh guna pakai. Sebab tu salah satu syarat nak jadi apa pun, nak kerja apa pun, otak jangan miring, betul? Begitu. Kerja apa sekalipun, nisbah di dunia pun tak boleh. Kalau kata dia ada sakit OKU apa, OKU mental, tak boleh dia diterima bekerja, betul ke tidak? Dia tak boleh ambil. Melainkan pekerjaan yang minimum, dia bukannya yang decision maker, bukannya buat keputusan, tapi pekerja yang biasa-biasa saja. Itu mungkin boleh. Ada masih diberilah kelonggaran di situ atas dasar rahmat tadi. Tetapi kalau dia nak jadi bos, tu minta maaf, payah tu. Contoh ibaratnya begitu. Sebabnya dia permasalahan pada akal dia. Jadi akal yang dimaksudkan boleh jadi dalil ni ialah akal yang waras, yang sejahtera. Sebab tu nanti kita akan belajar dipanggil sebagai hukum akal. Malam semalam kita dah buka pada TDM. Malam hari tu lagi, tapi dah bincang lagi kan, panjang pembahasan tu. Dipanggil dalil akli, supaya kita centerkan cara pemikiran kita, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus. Kalau kita campur semua, tak boleh nak beza. Itu yang jadi macam rojak beragama ni. Tuhan pun dia nampak macam makhluk, makhluk pun dia nampak macam Tuhan. Dia syarah macam tu. Tapi bila kita bagi tahu pada dia apa yang dia syarah tu salah, dia kata kita balik salah. Itu masalah. Masalah sungguh. Ada. Tak perlulah kita sebut banyak-banyak, panjang cerita sekarang. Baik, maka penyusun ilmu akidah ni, iaitu yang dikenali dengan nama Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka bukanlah yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan. Yang pertama menerima tauhid ilmu tauhid daripada Allah Ta'ala ni ialah Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami mengajarkan kepada Adam itu nama-nama. Ulama tafsirkan nama tu apa? Ilmu tu tafsiran asma'a kullaha. Kullaha, ada lagi dia punya sifat situ. Keseluruhan ilmu diajar pada Nabi Adam. Takkan mutauhid tak diajar. Tapi dia orang tanya balik, adakah Nabi Adam belajar sifat 20? Jengkreng. Faham tak? Susunan ilmu ni bermula tahun 300 Hijrah. Dia suruhnya Nabi Adam belajar dengan Imam Abu Hasan Ash'ari. Logik tak logik? Padahal beza Imam Abu Hasan Ash'ari dengan Nabi Adam berapa puluh ribu jauhnya tahun dia tu. Astaghfirullahalazim. Itu masalah. Dia cuba nak guna akal, tapi akal dia tak center. Kemudian dia suruhnya kita ikut dia. Boleh ke kita ikut orang gila nak pergi berjalan? Sampai tak gagak kita nak jalan pada tempat tu? Bukan kata orang gila, orang tak pernah pergi tempat tu, tiba-tiba kita jadikan dia juru pandu. Boleh tak sampai gagak? Itu pun kita takkan jadikan dia juru pandu, betul? Juru tunjuk jalan. Ini kan pula memang dah terbukti dia gila, kemudian kita ikut dia berjalan. Lagilah masalah. Ibarat macam itulah zaman sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Nasab kata kan? Allahu Akbar. Baik. Yang keduanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Baik, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi ni ulama yang selepas daripada dia, sebut sahaja ulama apa, baik dalam bidang hadis, baik dalam bidang ilmu tauhid, baik dalam ilmu fiqh, ni selepas zaman dia, selepas daripada zaman dua imam ni. Bila kita buka dalam kitab-kitab sejarah ataupun kitab-kitab biografi atau biodata, kitab biodata ulama yang selepas daripada 300 hijrah, maknanya selepas daripada zaman dua orang imam ni, semuanya bila dia sebut nama diorang ni, dia akan ada nisbah dari sudut fiqh mazhab apa, nisbah dari akidah, dia pegang akidah mana, ada disebut. Bukalah kitab, antara kitab dia Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Tabaqat Syafi'iyah Kubra ni satu kitab yang dikarang oleh Imam Tajuddin Subki. Dia karang manaqib ataupun biografi biodata ulama-ulama besar mazhab Syafi'i dari mula zaman Imam Syafi'i sampai kepada zaman dia. Dia cerita biodata seorang-seorang, satu persatu, seorang-seorang ulama ni. Dia tahap apa sampai tahap, dia sebut dekat dalam kitab dia tu, kalau dia ni nisbah dalam mazhab Syafi'i, pendapat dia ni takat-tara mana, dia duduk pada kedudukan mana, mujtahid ke, mujtahid mazhab ke, murajjih ke, mudarris ke, sebagai semua dia ada detail di situ. Bila disebut nama ulama tu, contoh kita sebut nama, nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, biasa dengar kan? Kebanyakan kita mungkin biasa dengar lah, yang muda-muda biasa dengar. Siapa dia Ibn Hajar Al-Asqalani ni? Pengarang kitab Fathul Bari, bukan Yusuf Fathul Bari ya, Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ni syarah kepada kitab hadis sahih Imam Bukhari. Syarah kitab tu, Imam Bukhari dia tulis hadis, tulis saja, tapi yang syarah kitab hadis ni iaitu Imam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama kitab syarah tu Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia bermazhab apa? Dalam Tabaqat Syafi'iyah ni, dalam Imam Subki dia riwayatkan, dia bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Contoh kita ambil lagi Imam Ghazali. Imam Ghazali kurun ke berapa? Dia meninggal tahun 505 Hijrah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal tahun 320 Hijrah. Boleh tulis itu, tulis pada buku. Dia meninggal tahun 320 Hijrah. Imam Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Jadi mana dulu? Siapa dulu? Imam Abu Hasan Asy'ari ke Imam Ghazali? Imam Abu Hasan Asy'ari dulu, sebabnya dia awal 200 tahun lebih kurang daripada Imam Ghazali. Baik. Bila disebut dalam kitab biografi, Imam Ghazali ni, dia ni berpegang dengan mazhab fiqh, mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Terkenal, betul ke tidak? Semua faham, semua tahu. Dan akidahnya bermazhab dengan mazhab apa? Asy'ari. Sekali lagi, Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia tahun 320 Hijrah tarikh dia meninggal. Imam Ghazali meninggal 505 Hijrah. Bila dibuka dalam kitab biografi mazhab Syafi'i, Imam Ghazali ni tadi, dia ni berpegang dengan akidah Asy'ariyah, sifat 20. Jelas dalam kitab dia, kitab Ihya Ulumuddin tu ada bab yang mula-mula, iaitu bab berkenaan dengan Qawaidul Aqaid, kitab berkenaan dengan akidah. Dalam tu dia syarah sifat 20. Jelas. Tiba-tiba zaman sekarang Asy'ari sesat, dia tuduh. Astagfirullahalazim. Bila dia tuduh begitu, maka dia telah menyesatkan keseluruhan berjuta beribu-ribu ulama yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Batu mulut kena jaga. Hati-hati. Bukan sekadar tu, dia dah sesatkan tok nenek moyang dia sendiri, sebenarnya dia dah sesatkan secara tak langsung. Astaghfirullahalazim.
Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Itu penyusun. Dan Imam Abu Mansur Maturidi ni dia lebih dikenali dalam mazhab Hanafi. Pengikut-pengikut dia ramai yang bermazhab Hanafi. Sebagai contoh, seorang sultan yang telah buka kota Konstantinopel. Siapa nama dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota tu sekarang nama dia Istanbul. Sejarah dia takkan tipu. Ubahlah kitab sejarah tu macam mana pun, sejarah tu tetap sama. Dia orang cuba nak padamkan benda tu. Puak-puak yang tak bertanggungjawab ni lah, yang bersekongkol dengan puak kapi ni. Dia cuba padamkan sejarah tu. Tak boleh. Padamkanlah, cuba. Tak boleh. Kenapa tak boleh padam? Kesan-kesan peninggalan Muhammad Al-Fatih tu jelas sampai sekarang. Bukti dia, Istanbul tu salah satu daripada kota Turki, betul ke tidak? Negara Turki. Dulu bukannya Islam di situ. Yang perintah di situ kerajaan Kristian. Byzantine dipanggil. Kristian Timur dipanggil Byzantine. Tapi tahun 1453 Masihi, bukan Hijrah, Masihi. Lebih kurang 600 tahun sebelum kita ni. Lebih kurang lah. Berlaku pembukaan kota tu bertepatan pada tarikh 29 Mei, hari Khamis, 29 Mei 1453 Masihi, bukan Hijrah. 1453 Hijrah kita pun tak sampai lagi. 1453 Masihi berlaku pembukaan kota Konstantinopel tu. Ulama dia karang kitab cerita pasal Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Bila dia buat pengenalan kepada biografi Sultan Muhammad Al-Fatih, nama dia Muhammad bin Murad, dikenali dengan nama Al-Fatih. Sebab apa dia boleh dapat buka? Zaman dia tu dia jadi komander sultan yang boleh buka kota Konstantinopel, kota Istanbul lah sekarang. Fiqahnya mazhab apa? Dia berpegang dengan fiqah mazhab Hanafi. Sebab tu Turki Osmaniyah dia lebih bermazhab Hanafi. Jelas tu, memang jelas. Tak boleh tukar. Itu memang sejarah. Pergi pada akidah, dia berpegang dengan kaedah mana? Al-Maturidiyah. Maturidi. Dan bertasawuf dengan tarikat apa? Naqsyabandiyah. Zaman sekarang orang kutuk nama Naqsyabandi ni. Salah. Yang salah tu yang seorang tu saja yang bawa tu, itu yang salah, itu yang difatwakan oleh Hakim tu. Tapi tak bolehlah kerana kan satu tu semua nak dihukum semua sesat. Jangan macam tu. Tapi berlaku tuan-tuan kat Malaysia kita ni, sebab orang tak kenal. Tarekat Naqsyabandi ni sikitlah kita dah buka tadi kan. Jadi kita cerita sikit. Tarekat Naqsyabandi ni lah yang melahirkan ramai pejuang-pejuang terutama di tanah Nusantara Melayu kita ni. Yang terdekat dengan kita Tun Mustafa. Tun almarhum Tun Mustafa. Jasa dia besar tak dalam Islam, pengembangan Islam di Sabah, Borneo, terutama di Labuan ni. Besar kan? Dia akui bahawa dia bertarikat dengan tarikat Naqsyabandi Khalidi. Tuan-tuan boleh rujuklah, tanya dengan ahli keluarga dia. Kan Naqsyabandi ni umum besar. Wallahu ta'ala alam. Tak ada. Yang lahirkan pejuang-pejuang tanah Melayu kita besar-besar. Contoh siapa lagi? Biasa dengan nama Mat Kilau kan? Dia bertarikat Naqsyabandi. Jelas. Siapa lagi? Syekh Haji Abdul Rahman Limbong. Dia Naqsyabandi Syatari. Besar. Nama-nama besar. Sultan-sultan kita dulu-dulu semua bertarikat. Yang paling hampir sikit dengan kita waktu kita sekarang ni, siapa yang sini asal dari Selangor? Ada seorang sultan nama dia Sultan Sulaiman Shah. Sultan Sulaiman Shah ni, dia sultan, dia jugalah ulama. Dia karang satu kitab nama dia Kitab Pohon Ugama. Sampai sekarang kitab tu diguna pakai di Selangor. Kitab Pohon Ugama tu, apa cerita kat dalam tu? Sifat 20 tuan-tuan. Sultan tu.
Kitab Pohon Agama Sultan Sulaiman Shah. Tarikat dia tarikat apa? Naqsyabandi. Sebab tu kita tak boleh nafi. Tapi zaman sekarang ada buat-buat yang menafikan tu. Kenapa kami cerita buat sejarah ni? Sebab kita cerita berkenaan dengan penyusun ni. Orangnya hebat. Tapi zaman sekarang fitnah terlampau kuat. Sampai syekh, dua orang syekh kita ni pun terkena fitnah juga. Mereka mengatakan bahawa Syekh Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi ni puak-puak sesat lah, puak-puak pelaku bid'ah lah. Dia nak burukkan, padahal mereka ni yang buruk sebenarnya, tapi dia nak ubah cerita. Kita tak tahu asal usul. Wah, teruk rupanya. Itu masalah. Baik. Kemudian hukum. Panjang cerita kat situ kan tak habis kita punya kitab. Kita tengok pada bab al-hukum. Hukum mempelajari ilmu tauhid ni apa dia? Fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf, laki-laki atau perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, yakni dengan jalan ringkas ataupun rangkum mudah-mudah, dan dengan jalan tafsil, yakni huraian satu persatu, berserta dengan dalil yang ijmal, makna dalil yang ringkas-ringkas. Adapun mengetahui dalil secara tafsili, iaitu secara huraian betul-betul, secara komplit, itu hukumnya fardu kifayah. Faham dulu satu persatu dia punya perkataan ni. Fardu ain tu apa? Wajib ke atas setiap orang. Itu makna fardu ain. Boleh kita tulis itu. Fardu ain ialah perkara yang wajib ke atas setiap orang. Kalau fardu kifayah, wajib ke atas sebahagian orang, sekelompok. Ada orang dah bikin, kita tak payah. Macam itu. Itu makna fardu kifayah. Mudah nak faham lah. Tapi sebenarnya bukan begitu pun makna sebenar dia. Tapi senang nak bagi faham je. Sekadar mudah nak faham, mudah nak syarah. Baik. Fardu ain ni setiap orang wajib kena buat, kena tahu. Kalau ilmu ni kena belajar. Begitu. Setiap orang kena belajar. Siapa dia orang yang tergolong dalam setiap yang kena belajar ni tadi? Yang mukallaf. Apa dia mukallaf ni? Mesti ada 4 ciri ni. Boleh tulis itu, ada 4 ciri. Baru dikira sebagai mukallaf. Dapat salin kah? Dapat salin kan? Kami cuba ulang pelan-pelan ni. Mukallaf. Mukallaf ialah orang yang berakal. 1. Dia 4 kan? 1, berakal. Ni ciri dia, syarat dia. Yang kedua, dia mestilah cukup umur. Yang ketiga, sempurna panca indera. Panca indera ni maksud dia apa? Anggota dia tu. Tu. Walau sekurang-kurangnya dia boleh mendengar pun tak apa dah. Dia buta, dia bisu. Contoh kan? Dia buta, dia bisu, kudung, tempang, kaki tak ada, tangan tak ada, dah lah buta bisu pula, tapi telinga dia tak pekak, boleh dengar. Dikira mukallaf. Tu. Sebab dia sekurang-kurang telinga. Sebab telinga ni sumber kita boleh dengar ilmu. Tak syarat cakap, tak syarat nampak. Dia syarat dia dengar aja. Cukup dah tu. Itu dikira sempurna panca indera. 3. Yang keempat, sampai seruan. Sampai seruan ni bukan mesti datang kumpulan-kumpulan tabligh, dakwah sebagainya ke rumah. Bukan dengan maksud tu. Sampai seruan dakwah ni iaitu apa? Dengar pada telinga orang tu tadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dipanggil seruan dakwah. Walau dia tak faham perkataan tu, apa maksud dia. Sebab asal seruan dakwah tu ialah kalimah syahadah tu. Dan hari-hari dia dengar, betul ke tidak? Tiba-tiba bila kita jumpa pakdian kita tu, tanya arahnya, kenapa kau tak solat? Belum sampai saru. Seruan apa lagi dia mau? 5 kali satu hari putus urat leher. Tuan Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai batuk-batuk Tuan Bilal kata doa azan. Tak jauh mau solat lagi.
Alasannya apa? Nak sampai seru. Seruan apa yang dia mahu? Takkan seruan bila Israel datang memanggil baru nak datang. Macam tu. Takkan seruan tu yang ditunggu. Kan? Tu. Cukup sekadar dia dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup itu seruan dakwah dia tu. Hari-hari tak di Malaysia kita ni, bukan sekadar kita yang muslim dengar, yang non muslim pun dengar. Bila dia dikira sebagai mukallaf, maksud cukup 4 syarat ni tadi. Dia ada akal, bukan gila. Mana waraslah akal dia. Kemudian dia tu tadi cukup umurnya. Cukup umur ni berapa tahun? Sekurang-kurangnya 9 tahun. Sekurang-kurang 9 tahun. Tapi bila 9 tahun ni dia ada syarat. Sama ada keluar air mani atau keluar darah haid, baru dikira sebagai cukup umur. Tu kalau kira 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau dari umur 9 tahun sampai 14 tahun, tak pernah keluar darah haid, tak pernah keluar air mani, tak pernah mimpi apa semua, tak pernah. Bila ngam saja umur dia 15 tahun mengikut tahun hijrah, automatik dia balik. Cukup umur. Soalan, kita sini semua cukup umur kan? Alhamdulillah. Tapi kalau berasa tak cukup lagi, Astaghfirullahalazim lah tu. Istighfar lah banyak-banyak. Baik. Confirm dah cukup. Kan? Tu. Lebih lagi. Lapis-lapis lebihnya tu kan? Baik. Allahumma ya Allah. Maka bila dia ni dikira sebagai mukallaf, laki-laki ke bini-bini dia tak kira. Semua termasuk dia jantina dia tak kira. Khunsa pun. Tahu khunsa? Bukan sajat Sajat bukan khunsa, dia laki-laki. Dia transgender, dia ubah dia punya jantina. Lain tu. Khunsa ni lahir-lahir memang ada 2 alat. Itu khunsa. Lain. Itu laki lembut. Nak apalah, nak syarah panjang waktu. Nanti kita masuk bab tajuk bekah boleh syarah tu. Bila dia ni dikira sebagai mukallaf, maka wajib dia kena tahu sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul. Yang wajib ke, yang mustahil ke, yang harus ke, semua tu. Dengan jalan ijmal. Ijmal ni apa? Ringkas. Contoh dia apa? Allah Ta'ala ada. Ijmal lah tu. Siapa Tuhan? Allah. Apa bukti dia ada? Ni kita semua ada. Okey. Itu ijmal, ringkas. Dan dengan jalan tafsil, makna kita tahu sifat tu dengan cara yang terperinci. Macam mana kata terperinci tu? Dia tahu mana sifat wajib, mana sifat harus, mana sifat mustahil. Itu dia panggil sebagai dengan jalan tafsil, makna huraian satu-satu. Wujud ni di syarah dia, qidam ni syarah dia, baqa ni syarah dia. Begitu. Wajib kena belajar. Sampai daripada wujud sampai kaunuhu mutakallimah 20 tu. Itu secara huraian tu. Itu fardhu ain kena belajar, kena tahu. Dengan dalil yang ijmal. Dalil ni makna apa? Bukti kan kita sebut tadi kan? Yang kadayan proof. Yang ijmal makna dia yang ringkas. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Adanya makhluk ni. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada sedia kala, makna tidak diciptakan? Apa bukti? Ada makhluk ni. Apa bukti Allah Ta'ala tu kekal, baqa, kekal abadi? Ada makhluk ni. Sekalian alam ni jadi bukti ni, makhluk alam yang tadi kami tulis tadi. Apa bukti Allah Ta'ala tu maha kuasa, kudrah? Ada alam ni. Mudahnya dalil kan, betul ke tidak? Itulah sekurang-kurang tahap fardu ain. Adapun bila kita bicara bab dalilnya Quran macam ni, hadisnya macam ni, itu tafsil. Dalil secara tafsil ni fardu kifayah. Ada dalam kampung layang-layangan ni seorang yang menguasai yang dalil tafsil ni terlepas satu kampung. Macam tu. Itu panggil fardu kifayah. Sebab dah ada yang buat. Kalau tak ada, kena adakan. Yang dipanggil dalil secara tafsil ni.
Sebab tu dipanggil fardu kifayah. Dah ada satu orang yang tolong pegang benda tu, selesai masalah untuk satu kampung. Apa-apa hal masalah rujuk pada dia, macam itu. Itu panggil fardu kifayah. Betul? Mengadakan, menghasilkan seorang imam di dalam masyarakat satu kampung tu, apa hukumnya? Fardu ain, nak hasilkan imam tu. Tapi bila dia dah ada seorang jadi imam, apa hukum yang lain pula jadi imam? Fardu kifayah. Sebab dia dah tanggung. Ke satu kampung, satu jemaah, satu sekali solat, satu sekali solat jemaah kan, sampai 5 imam adakah? Tak ada, seorang saya depan kan? Begitu. Boleh faham biasa kan? Ada saja kumpulan yang menguruskan solat jenazah ataupun pengurusan jenazah, maka selesai satu kampung, selesai tanggungjawab satu kampung. Tapi kalau jenazah tu sampai tak ada seorang pun yang tolong uruskan, maka wajib kena cari untuk uruskan. Dia jadi nak menjadikan tu fardu ain. Faham? Itu maksud fardu kifayah tu. Bila dah ada orang bikin, selesai masalah yang lain. Tapi kalau tak ada, kena adakan. Jadi kena adakan tu fardu ain dah tu. Kalau tak, berdosa sekampung. Nampak macam mudah, tapi sebenarnya payah. Di layangan kita ni satu saja kedai runcit orang Melayu, betul ke tidak? Yang besarlah kalau kita. Mungkin ada lagi yang lain, kami tak tahulah yang satu orang. Kalau kata tak ada lah kedai runcit yang Melayu tu tadi, berdosa kita sekampung. Jelas? Bukan cakap bohong. Sebab tu kita kena sama membantu. Jangan bagi kedai Haji Tamin tu terkubur. Faham ya? Bagi tahu pada generasi kita yang akan datang, yang selepas-lepas kita ni. Bagi tahu. Dalam satu kampung mesti ada wakil dari orang Islam yang buat apa-apa saja bentuk aktiviti. Mesti ada. Perniagaan ke, yang jadi nelayan ke, yang jadi kontraktor ke, mesti ada. Paling kurang seorang orang Islam dalam kampung tadi, selesai tanggungjawab satu kampung. Kalau tak, kena hasilkan. Kalau tak hasilkan, berdosa sekampung. Nampak macam mudah, tapi barang tu sangat-sangat dititik beratkan oleh ulama. Baik, panjang cerita kat situ. Jadi yang penting belajar hukum untuk mempelajari ilmu tauhid ni, hukum dia apa? Fardu ain, wajib ke atas setiap individu muslim. Wa fadluhu, kelebihannya iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Sedang berdasarkan dalil, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salah walau kana syai'un afdal minhu laftaratuhu ala malaikatihi minhum raqi'un wa minhum sajidun, rawahud Dailami. Bahawasanya Tuhan tidak pernah memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesahkan Tuhan dan sembahyang, dan jika ada sesuatu yang terlebih afdal daripadanya, secara sungguh telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal sebahagian daripada malaikatnya itu ada yang rukuk selama-lamanya dan sebahagian ada yang sujud selama-lamanya. Ini dalillah menunjukkan bahawa kelebihan ilmu tauhid ni. Kemudian ilmu tauhid ni juga asal bagi segala ilmu yang lain, dan wajib untuk kita kena tahu tauhid dulu. Bila orang ada iman, dia berniaga dengan iman. Betul? Bila dia ada iman, dia jadi kontraktor buat projek sebagainya dengan iman. Tak adalah songlap, rasuah sebagainya, tak ada. Bila dia ada iman, dia mengajar anak murid dia sebab dia profession cikgu contoh kan, dia akan mengajar dengan iman. Tak adalah dia mengajar benda-benda yang menyebabkan musnah pada bangsa, anak bangsa dia. Begitu. Bila dia ada iman, dia akan jadi nelayan yang jujur. Syarat tangkapan ikan saiz mesti sekian. Tak adalah yang terumbu karang ke apa semua dihancurkan, dia letup bom dan sebagainya. Betul? Sebab kalau ada iman. Bila tak ada iman, tak mengaji tauhid, apa berlaku? Dia rasa semua halal, asalkan boleh untuk dia. Semua yang baik pada dia semua halal, masalah. Semua yang untung pada diri dia, semua dia kata halal, masalah. Haram pun haram, pada dia semua halal.
Sebab tidak ada iman. Sebab tu ilmu tauhid ni yang sangat penting. Bila dia kenal Tuhan betul-betul, dia akan jadi takut. Dia akan jadi takut. Takut untuk buat salah. Lagi pula mulia maudhu'nya, iaitu perbahasan dalam ilmu tauhid ni, perbahasan ni tentang zat Tuhan, tentang Rasul. Dan sebab itulah dia jadi semulia-mulia ilmu. Dan masalah-masalah 10 hukum yang dibahas di dalam ilmu ini, dia hanyalah 3 bentuk masalah ataupun 3 bentuk hukum, iaitu hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus. Ni kita akan bahas nanti dalam bab hukum akal. Nak faham ilmu tauhid, kunci dia pada ilmu akal. Center akal, kenallah Tuhan. Otak tak center, tak kenal Tuhan. Faham Allahu Akbar. Allah Ta'ala alam. Ikut apa sekadar tu. Panjang tu sekarang. Akan datang kita masuk lagi perbahasan yang akan datang, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kita pergi pada kitab yang seterusnya, Matan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi pada mukadimah tu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usul 9. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Berkenaan dengan segala puji bagi Allah ni, Tuhan sekalian alam ni, kita dah syarah betul? Kita dah pernah syarah kan? Pujian ada 4 martabat. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis dengan hadis. Maksud dia Tuhan puji makhluk. Tuhan puji dirinya sendiri. Kemudian Tuhan puji makhluk. Kemudian makhluk memuji Tuhan. Kemudian makhluk memuji sesama makhluk. Selesai masalah. Rabbil alamin. Alamin. Alamin maksud dia apa? Alam, sekalian alam, betul? Alam tu apa? Makhluk. Kan kami dah tulis tadi kan? Alam tu maksudnya makhluk. Apa erti yang paling mudah kita nak faham? Apa sahaja selain daripada Allah, semua makhluk. Semua itu ialah makhluk. Itu maksud alamin tu. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan punya kepada sekalian makhluk. Dia yang mempunyai sekalian makhluk. Itu maksud Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita mohon pertolongan. Betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah aku menyembah, dan kepada engkau jugalah aku mohon pertolongan. Jumpa tak ni kita baca yang mana ni? Yang kami baca yang mana ni? Jumpa semua? Jumpa semua? Muka surat 9 yang sebelah atas tu. Kalau terjemahan dia tu baris yang nombor 1 atas lagi tu. Tu. Dan dengannya kami meminta pertolongan tu. Pertolongan yang kita minta pada Allah Ta'ala ni, pertolongan dari sudut zahir dan juga batin. Pertolongan zahir yang kita nampak ni, dan pertolongan batin. Sebab tu kan kita biasa baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul? Apa maksud a'udzu billah? Aku berlindung dengan Allah. Maknanya kita minta tolong pada Allah Ta'ala. Kita minta kita ni dilindungi oleh Allah Ta'ala. Lindung daripada apa? Daripada syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Itu minta tolong batin tu. Nak jaga roh kita, nyawa kita, kerohanian kita tu.
Tu yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, aku baca a'udzubillah ni Ustaz, syaitan ni tak boleh lari lah Ustaz. Kenapa tu? Problem dia bukan pada baca tu, problem dia pada kita. Kita ni yang mengundang dia datang pada kita. Sebab tu kita halau-halau dia tak mau lari, sebab kita yang panggil. Nak? Kenapa kata kita panggil tu tadi? Kita buat benda yang dia suka. Apa benda yang syaitan suka? Segala perkara yang ingkar pada Allah Ta'ala, syaitan suka. Banyaknya kita buat dosa, banyaklah syaitan datang pada kita. Bacalah a'udzubillah banyak kali macam mana pun. Sebab tu dia bukan sekadar pada lafaz di mulut. Dia kata kena usaha. Usaha juga untuk jaga hati kita, jaga anggota kita daripada melakukan yang salah dan juga silap tu. Kalau berlaku juga, maka istighfar banyak-banyak. Begitu, mohon ampun banyak-banyak. Kan? Lalu di tengah taman damai contoh kan, pokok ara kan besar di situ kan. Takut bosas. Asal macam ada yang membisik tu. Bukan kata di situ saya bosas. Naik seorang-seorang atas motor malam pun terasa juga tu. Anda nak mulih ke Sungai Berdaun ni kan, contoh. Nak mulih ke Sungai Berdaun. Kan jalan antara Sungai Lada, Sungai Berdaun tu jalan tengah tu kan. Yang shortcut tu. Kalau time kena short tu kan galap tu. Saram bosas. Jalan lagi. Jalan macam tu lagi. Dia tak kira balun sudah tu. Bila dah berdabar tu, dia rasa lurus saja tu. Kan? Kenapa boleh jadi macam itu? Kenapa boleh jadi macam tu? Hakikat dia makhluk tu memang ada. Memang ada. Hakikat sebab dia memang makhluk, dia memang dah dicipta oleh Allah Ta'ala. Malaikat pun ada, kita pun ada, haiwan pun ada, apa-apa semua ada. Allah Ta'ala dia ciptakan dah. Yang kita nampak ni kan, ataupun yang kita tak nampak pun, makhluk tu bukan kita nampak. Tapi jangan kita jadikan dia pendamping. Jangan kita takut pada dia. Kerana yang paling mulia di atas muka bumi ini ialah manusia. Sebab tu bila kita minta tolong betul-betul pada Allah Ta'ala atas perkara, baik buat perkara dunia, baik buat perkara agama, kita minta tolong betul-betul, Allah Ta'ala akan tolong. Allah Ta'ala janji, in tansurullaha yansurukum. Macam hari ni malam ni kan, tuan-tuan datang, sudah 3 minggu bosas, sebuting pun aku tak faham. Contoh kan, contoh. Manalah tahu keadaan dalam hati. Mungkin tak kena lah tu, minta maaf. Yang tak kena minta maaf. Sebuting pun aku tak faham bosas. Sabar. Sebab yang bagi faham tu siapa? Allah. Minta dengan dia. Jangan minta dengan kami tak boleh bagi. Inilah kemampuan yang kami boleh cakap. Kami hanya sampaikan saja. Yang bagi faham tu Allah. Minta pada dia, minta pada Allah. Sebab tu apa benda kita nak buat, terutamanya belajar ilmu, niat hati kena ikhlas betul. Sudahlah ikhlas, kena betul-betul melawan, mujahadah betul-betul. Ngantuk bosas tak apa, sabar. Relax, tak lama lagi tu, setengah jam lagi. Setengah jam tu rasa macam 3 hari bosas. Betul ke tidak? Sebab geng tu lah, geng sekarang tu, syaitan tu, dia calaknya mata kita, dia hamba-hamba tidurlah kan. Tu astagfirullah. Tapi tak apalah, kami dah cakap awal-awal hari tu lagi kan, siapa tidurlah, tak apa, kami tak marah. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, macam mana kita tak nak bagi kita ni cepat mengantuk, semangat kita senang jadi pudar kan, senang jadi jatuh. Sekejap saya kita semangat, apa tu habis, malapnya macam Lampung kan, habis dia punya apa tu gas dalam itu, malapnya, dan kali padam. Kan? Macam mana kita nak sentiasa bersinar saja, maksudnya sentiasa semangat betul-betul. Pertama sekali, tak boleh tidak minta pada Allah. Tu yang kita akun hari-hari dalam solat kita, 17 kali bah kita baca.
Kan 17 rakaat kan? Wajib tu kena baca dalam solat setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah aku sembah, dan kepada Engkau juga aku mohon pertolongan. Minta tolong betul-betul. Sudahlah kita begitu, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dah kita betul-betul kejap minta betul-betul tu tadi, maka kita kena usaha. Kena usaha lawan. Yalah suasana macam ni tak lagi kan. Allahumma ya Allah. Tak apa. Mudah-mudahanlah walau macam mana keadaan sekalipun, Allah Ta'ala berikan kepada kita kepahaman. Mungkin tak faham sekarang, tapi faham akan datang. Kita akan nampak akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita dah syarah minggu lepas berkenaan dengan selawat, betul? Pada kitab Penawar Bagi Hati tu. Tapi syarahan sama. Selawat, salam. Cuma minggu lepas kita dah bahas bab selawat, betul? Salam belum lagi. Ingat lagi tak? Selawat, solat kan asas yang sama, iaitu doa, minta lagi. Memang kerja kita ni sifat hamba tu minta. Hamba kan kita tengok orang peminta sedekah tu, dia menghinakan diri dia. Dia menyusah. Maksud dia menghinakan diri dia. Memang dia susah. Dia minta. Sebab tu kalau tuan-tuan lalu dekat Jalan Merdeka depan pizza, biasa nampak tak seorang lelaki Cina pakai baju warna merah tu. Terpulanglah dia tu mungkin kok kaya ke apa saja jadi macam tu. Jangan kita fikir. Bila kita lalu ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Jangan kita fikir memang dia non-Muslim. Betul. Tapi hidayah tu milik kita kan, milik Allah. Hidayah tu milik kita ke milik Allah? Mudah-mudahan dengan majoriti orang Islam yang bagi pada dia, lalu bagi singgit, lalu bagi contoh kan. Dia tegar hati masuk Islam. Bila masuk Islam, ada zakat Islam, naik mawib, dapat bantuan bulanan. Selesai masalah. Betul ke tidak? Kan kami saya cakap kosong. Mungkin dia tak dibantu, mungkinlah tak dibantu oleh tokoh dan sebagainya, tak bantu. Tapi kita Islam ada, tapi syarat kita pula. Sebabnya duit zakat mesti pada orang Islam. Non-Muslim tak boleh terima. Jadi nak dia dapat duit zakat tu tadi, bantuan kepada mu'alah tadi kan, dia masuk Islam dulu. Mudah-mudahan dengan tu cara dia, mungkin insya-Allah. Sebab umur dia pun dah lanjut. Mungkin hujung hayat dia nanti dia sempat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang baru masuk Islam, dosa dia sebelum tu dihapuskan ibarat bayi baru lahir. Contoh dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati syurga. Kita tak tentu lagi tahu. Kita ni tak tentu lagi. Maka selagi mana yang kita ada, kita amal. Itulah semampu mungkin. Kalau tak ada pun, contohlah kita mungkin sasak duit dan sebagainya kan, bila lalu jangan hina. Walaupun dalam hati jangan terdetik. Jangan terdetik walau dalam hati. Apa? Tak panas ke? Apa? Kadang-kadang bohong sebab ni orang ni. Banyak lebar orang lain dah bagi. Jangan dihina. Jangan dihina. Biarkan lalu saya. Dah kita tak mau bagi. Yalah mungkin kita ada keperluan lain kan. Tak apalah. Atas sebab. Betul lah tu. Kita benda tu pun hukum dia sunat. Tapi rugilah kalau tak bagi. Itu maksud sunat kan. Tapi yang penting jangan kita hina. Allahu Akbar. Susah tuan-tuan nak jaga hati. Bukan senang. Susah sangat. Sebab itulah kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan dapat tahu hati kita sikit, insya-Allah. Baik, selawat dan salam kepada Nabi. Kita dah bahas bab selawat. Selawat ni ada selawat Allah, ada selawat malaikat, ada selawat mukmin. Selawat Allah itu rahmat kepada Nabi. Selawat malaikat itu istighfar malaikat, mohon ampun bagi Nabi. Tapi Nabi kita berdosa ke? Tak. Istighfar yang malaikat tu, dia menaikkan martabat Nabi. Tu maksud situ. Sebab tu nama Nabi Muhammad kita ni akan disebut sampai kiamat. Mulianya Sayyidul Anbiya wal Mursalin ni, penghulu kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Penghulu anak Adam. Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhra.
aku ni penghulu sekalian anak Adam. Tapi aku tak belagak, Nabi kata. Nabi kita di offer nak jadi Nabi yang mulkun, mana Nabi yang raja, ataupun Nabi yang abdun, yang hamba. Nabi pilih mana? Nabi yang abdun, Nabi yang hamba. Padahal Nabi boleh tak jadi Nabi yang raja macam Nabi Sulaiman? Boleh. Boleh. Tapi Nabi sendiri yang pilih untuk hidup dalam keadaan sederhana. Tapi jangan kita kata Nabi miskin. Itu sangat-sangat biadab. Nabi tak miskin, tuan-tuan. Tapi orang orientalis, puak-puak barat dan sebagainya, dia cuba ubah kepala kita orang Islam sekarang ni, anak cucu kita, generasi-generasi muda kita. Dibilangnya Nabi itu miskin. Sebab apa? Dalam hadis Nabi banyak ada kita Nabi pinjam duit sahabat untuk bagi sedekah pada orang. Ada? Tapi tak pernah baca ke hadis yang Nabi ganti balik pada sahabat tu? Malah ganti yang Nabi bagi pada sahabat tu melebihi daripada pinjaman yang sahabat bagi pada Nabi. Tak baca ke ayat Al-Quran cerita pembahagian harta rampasan perang? Surah Al-Anfal tu. Harta rampasan perang untuk Nabi seorang, 1/5 daripada harta tu, itu Nabi seorang punya. Nabi ambil, tapi Nabi tak makan seorang. Nabi habiskan untuk Islam. Ambil, terima, bagi balik. Itu sifat Nabi kita. Padahal kalau tengok harta rampasan perang banyak tak sebenarnya? Banyak. Berapa perang yang Nabi kalah? Cuba jawab. Ada ke sebenarnya perang Nabi kalah? Nabi tak kalah. Perang Uhud tu Ustaz, tak kalah. Draw tau, draw. Seri. Sebab dia 2 set. Macam kita main tinju kan? 2 set saja, bukan 3 set, 2 set. Tumbuk, mula-mula dia kalah. Round 1 dia kalah. Kalau kita dapat banyak lebih kan, masuk round 2 kita pula kena hantam. Jadi pengadil nak angkat tangan mana? Dua-dua lah dia angkat tangan, ataupun dua-dua tak angkat, draw. Set pertama kita menang dalam perang Uhud. Set kedua berlaku yang pemanah turun dan sebagainya tu kan. Set kedua tu kalah. Tapi bila kita tengok keputusan seluruh perang Uhud tu daripada mula sampai habis, ada menang ada kalah kah? Tak ada. Tak ada menang, tak ada kalah. Bukti dia kalau betul menang, Nabi dah terbunuh. Itu betul-betul minta maaf. Kalau betul-betul kalah Islam pada ketika tu, Nabi dah terbunuh dah. Tapi Nabi masih ada. Sahabat masih ada. Negara Islam masih ada. Islam Madinah, betul ke tidak? Masih ada. Itu bukti draw, bukannya kalah. Nabi tak pernah kalah. Siapa kata Nabi pernah kalah? Tak ada. Cuma kita je yang salah faham. Sebab kita tak tahu sejarah yang sebenar. Kita dibutakan oleh sejarah yang telah ditulis oleh pihak Barat. Itu masalah. Baik. Allahumma salli. Salam. Ni bab salam kita bahas malam ni, bab salam. Kebetulan kita pernah bagi hati pun kita bahas bab salam. Ya. Apa dia? Salam ni, tuan-tuan. Perasan tak kita setiap hari kita akan bagi salam pada Nabi? Perasan tak? Ke tuan-tuan tak perasan? Paling kurang 1 hari 1 malam kita akan bagi salam pada Nabi 9 kali. Betul? Dalam tahiyat akhir dan tahiyat awal. Betul ke tidak? Macam mana dia punya tulisan dia? Kita tulis sikit. Tengok ni pengajian bahasa Arab. Ni pun dalil bab tawassul. Orang yang membida'ahkan tawassul, tolong jawab benda ni. Tu kan. Kadang-kadang payah nak, tak tahulah nak cakap macam mana. Serah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kita cuba terangkanlah supaya tidak salah faham. Baik. Apa lafaznya? Assalamu
alaika. Betul? Ayyuhan nabiyyu. Okey, kemudian sambunglah belakang tu. Baik. Ni nak sebut ni. Tanda pakai merah lah, mungkin nampak beza sikit. Okey. Ramai ustaz-ustaz pun ada dalam ni kan. Baik, tolong saya. Ka ni kata ganti diri apa? Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil dhamir. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti diri. Kata ganti diri ada berapa? 3. Aku, kau, mereka. 3 kan? Aku, kami, inilah yang tengah bercakap ni. Engkau. Yang kedua betul, yang kita tengah bercakap dengan dia. Kamu, awak, samalah, ikut bahasa dialek dia lah. Mereka, beliau, dia. Itu kata ganti diri ketiga. Maksud dia tak ada dalam sini. Kita cakap untuk dia. Begitu, mana orang ketiga. Saya, kamu, mereka. Faham kan? Baik. Dalam bahasa Arab, ka ni, assalamu alaika ni, dia berdasar daripada perkataan anta. Ini dia panggil dhamir muttasil, ni dhamir munfasil. Dia terpisah, dia satu, dia single. Satu dia tak campur dengan perkataan lain. Anta ni. Tapi kalau ka ni dia panggil dhamir muttasil, dhamir kata ganti yang bersambung dengan perkataan lain. Itu sistem bahasa Arab. Sistem bahasa Arab. Boleh nampak kan? Baik. Maksud ka, anta ni Piramli kata apa? Ente tu maksud apa? Kamu. Soalan. Kita belajar kan? Ni sistem ni bahasa Melayu bahasa Arab sama. Bila kita kata kamu, awak, engkau, maksud dia ada tak depan kita? Kita hari-hari bercakap. Ada tak depan kita? Betul? Mereka ada tak depan kita? Tak semesti. Maksud dia mesti gaib, dia mesti tak ada dalam yang kita cakap ni. Bila kata ganti diri kedua, biasanya kita bercakap dengan dia direct, bukan indirect, direct depan. Soalannya, bila kita tengah solat, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi ada tak depan kita? Tolong jawab. Habis lepas ni salah ke? Ni warid dalam hadis sahih. Lepas apa ni, lepas tasyahud ataupun lepas tahiyat ni. 4 mazhab sepakat ni sama. Tanyalah mazhab Maliki pun inilah lafaznya. Tanyalah mazhab Hanafi pun inilah lafaznya. Tanyalah mazhab Hanbali pun inilah lafaznya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau tanya mazhab Wahabi, dia tukar. Kasar sikit ni, minta maaf. Dia tukar. Hadis sahih dia boleh tukar. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tu hadis Nabi. Siapa yang menipu atas nama aku, sengaja tipu, falyatabawwa, maka dia ni memang kurang hajar betul. Bahasa kasar dia lah. Maq'adahu minan nar, confirm masuk neraka. Apa dia buat? Dia ubah perkataan ni. Dia tukar assalamu alan nabi. Punya jahat. Jelas dalam kitab-kitab dia orang. Kita tahu Syiah. Kita tahu Syiah. Adik-beradik dah tu. Dia tukar. Jelas dalam kitab-kitab dia orang. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Lafaz assalamu alaika ni betul. Inilah yang betul. Yang ni tadi dia tukar. Assalamu alaika ni, ulama syarah boleh buka kitab Muniyatul Musalli. Syekh Daud Fatani ada syarah apa ni? Bila kita bertasyahud, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berdasarkan kaedah bahasa Arab ni tadi,
Kalau ikut asal, orang yang kita cakap tu ada depan kita. Soalan sekarang, bila kita solat, ada tak Nabi depan kita? Tak ada. Tetapi ayat ni membawa maksud kita mesti menghadirkan perasaan kita bahawa Nabi tu ada. Itu maksudnya. Dan ni dikuatkan lagi dengan banyak ayat Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang mati syahid tu mati. Allah Ta'ala sebut bal ahya, bahkan mereka hidup. Orang mati syahid, syuhada kan, dengan Nabi, mana lebih tinggi darjat? Nabi. Dalam Quran sebut mati syahid tu hidup. Takkan Nabi mati? Hidup. Dan dalam hadis Nabi yang lain cerita pun, Nabi-Nabi ni sebenarnya mereka ni solat dalam kubur mereka. Maksudnya apa? Hidup. Tapi dalam kehidupan alam yang bukan alam kita nampak ni. Boleh faham tak? Begitu. Jadi macam mana kita berhubung dengan alam yang sana tu? Sebab tu ada disebut sebagai tawassul. Minta pada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Nabi, menyebut nama sahabat. Itu dipanggil tawassul. Menyebut amalan kita yang soleh, menyebut pada awliya dan juga para syuhada. Itu dipanggil tawassul. Maka tawassul ni hukum dia apa? Harus, malah sunat. Dan pada ketika sesuatu keadaan wajib. Ada satu keadaan wajib. Tahu bila jadi wajib? Bila tidak ada apa-apa dah jalan keluar yang lain. Terdesak tu darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Panjang syarah Ustaz, nanti Ustaz. Tu kita kena ni banyak orang awam ni, orang tak faham ni. Nanti dulu. Tapi kalau kata kita tawassul dengan batu, itu tak boleh. Itu haram. Faham ya? Itu maksud dia begitu. Tawassul dengan kubur tak boleh. Itu memang haram dengan kubur. Mana boleh? Kubur tu bukannya ni pun. Tapi tawassul dengan tokoh yang ada di dalam tu. Lepas tu hubung kait dia kita ni, kita tak boleh pisah pun daripada alam ni. Nama satu lagi alam tu, alam ghaib tu. Kita tak boleh pisah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan perkara ghaib. Ni antara dalil tawassul. Tolong jawablah. Kalau nak batalkan ni, batalkan. Ni dalil tawassul. Adakah Nabi depan kita? Tak ada. Tapi kita sebut tak assalamualaikum, sebut. Itu maksudnya apa? Kita minta pada Allah Ta'ala dengan cara kita mengingati Nabi. Dalam solat pun nak dapat khusyuk, maka kena ingat Nabi sebenarnya. Ingat Nabi. Kalau tak, takkanlah dalam perbuatan-perbuatan solat tu. Malah kita solat tu pun sebenarnya siapa yang ajar? Jawablah. Tu. Allahu ya Allah. Kan? Jadi jangan kita peliklah buat salam ni. Tu, bagi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Sikitlah kita baca kita punya kitab Penawar Bagi Hati. Kita dah syarah bab salam tu kan? Insya-Allah. Kita sampai pada baris mana ni? Ingat lagi tak? Dari atas rahmah. Sampai rahmah tu. Kita sambung yang bersabda ia tu kan? 1 2 3 4 5 baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Malam ni kita baca hadis Nabi sikit. Kata pengarang yang bersabda ia tu Nabi. Boleh tanda ia tu Nabi. Pada kitab kita katakan yang bersabda ia. Jumpa tak baris kelima daripada atas, tengah-tengah sekali. Perengan yang tengah-tengah tu. Perkataan dia pun tengah-tengah tu.
5 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jumpa. Siapa yang tak jumpa kat tangan? Tak jumpa, tolong sahabat-sahabat. Muka surat 2. Ni sini. Yang ni. Ni yang ni. Baris 5 daripada atas ni. Tu. Jumpa? Jumpa baik. Yang bersabda ia. Tengah-tengah tu, ia tu, alif ya tu ia. Ia tu merujuk kepada siapa? Nabi kita. Sebab ayat sebelum tu kan cerita selawat dan salam kepada Nabi, betul? Kemudian bawah tu disambung lagi, yang bersabda ia. Mana ia tu menunjuk kepada isim yang terdekat. Siapa? Nabi. Tu, sabda Nabi. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menelek ia. Ia kat sini siapa pula? Allah. Sebab kata ganti diri dipanggil domir tadi kan, dia akan kembali kepada kata nama yang terdekat. Tu yang terdekat, assalamu alaika. Jadi kat sini dia nak rujuk pada siapa? Nabi. Sana tu dia yang terdekat. Begitu. Yang sini bahawasanya Allah Ta'ala tiada menelek ia. Jadi ia yang kedua tu, baris nombor 6 tu kan, yang awal tu rujuk kepada Allah, bukan pada Nabi lagi. Jadi tolong tulis sikit. Nanti bila kita balik rumah, kita nak ulang kaji balik, kita boleh faham. Kalau tak kan, ia ni mana? Ia ni maksud apa? Kan kita pening. Tiada menelek ia kepada rupa kamu, dan tetapi menelek ia. Menelek ia tu apa? Kepada siapa? Allah. Menelek ia kepada segala hatimu, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Baik. Hadis ni sampai mana? Sampai mana ni? Sampai hati kamu tu. Tu. Apa makna hadis ni tadi? Sampai koma tu. Jumpa kan koma tu kan? Pas itu. Biasa kita Arab ni kadang-kadang koma tu pun hilang. Titik pun hilang. Tak ada titik, tak ada baris, tak ada titik, tak ada koma, tak ada tanda baca. Dia direct saja. Kadang-kadang kita pun pening. Mana dia berhenti ni? Tu kaedah tulisan lama lah. Cara jawi lama. Baik. Allah Ta'ala, Nabi sebut pada kita apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kita, tapi yang dilihat ialah pada hati kita. Ditengok pada keikhlasan kita. Kenapa Syekh bawa datang hadis ni? Kerana memang kitab ni cerita pasal penawar bagi hati. Dan ayat ni, hadis ni sebagai peringatan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala tak nilai pun luaran kita, tak lihat pun baik kulit galap ke, kulit cerah ke, bangsa Melayu ke, Kedayan ke, Murut, Melanau, Kedasan, tak kisah. Allah tak tengok perkara tu. Sebabnya kita ni boleh pilih ke kita ni kulit warna apa. Kita ni boleh pilih ke kita ni lahir dalam bangsa apa. Kita ni boleh pilih ke kita ni jantina lelaki ke bini-bini. Boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Itu barang tak boleh pilih. Bila benda yang tak boleh pilih tu, maka kita tak dihitung di situ. Faham tak? Sebab tu Allah Ta'ala telik tak maksud apa? Tidak dinilai, tidak dikira pada bab luaran kamu tu. Tapi yang ditelik ataupun yang dinilai ialah pada hati. Maka ikhlaskan hati. Setiap dalam amalan baik yang kita buat, ikhlaskan. Mudah-mudahan dengan sikit perkara baik kita buat tu, tapi niat kita ikhlas, pahalanya sangatlah besar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Selesai masalah. Pukul 10 dah kan? Kena balik? Kita nak balik? Tak nak balik sampai ke mulai kita ni sekarang. Boleh? Selanjutnya saya boleh? Lain macam sanyap sudah tu. Angguk tidak, ngeleng pun tidak. Diam. Tak sadar kan? Tak apalah. Alhamdulillah.
Nanti kita akan sambung lagi, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya. Nanti kita bahas keluarga Nabi itu siapa, sahabat-sahabat Nabi itu siapa, apa syarat yang dikatakan sebagai sahabat. Jadi sahabat Nabi ni apa syarat dia? Tapi nak jadi ikhwan Nabi mudah. Jadi sahabat Nabi, duduk zaman Nabi, hidup zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dia pun dalam keadaan beriman. Itu syarat jadi sahabat. Tapi nak jadi ikhwan, ikhwan ni apa? Apa maksud ikhwan? Kawan lah, kawan. Bahasa kita panggil kawan. Kawan dengan Nabi. Kita nak berkawan dengan Nabi. Kita kan banyak pinjam kataan bahasa Arab, kita pun pening dah. Ikhwan tu sahabat lah, apa ni? Sahabat tadi dah cerita sahabat. Kawan lah, makna dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Nak jadi dekat dengan Nabi ni, Nabi sebut apa dalam satu hadis, sesungguhnya aku sangat rindu dengan ikhwan aku. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni bukannya ikhwan kamu ke ya Rasulullah? Bukannya kami ni kawan-kawan kamu ke Rasulullah? Apa Nabi kata? Tak, sesungguhnya kamu ni sahabat aku. Maknanya hidup zaman Nabi. Tu dalam hadis tu. Tapi aku sangat rindu dengan ikhwan. Jadi sahabat tanya, siapa ikhwan ya Rasulullah? Orang yang di akhir zaman, dia tak pernah jumpa aku, tapi beriman dan sayang padaku. Mudah je nak jadi duduk dengan Nabi ni. Percaya dengan Nabi, makna beriman dengan Nabi, sayang Nabi. Di akhirat nanti duduk dengan Nabi. Bukan kata di akhirat saja, dalam kubur pun kita boleh jumpa dengan Nabi. Sebab kita dah masuk alam tu. Kita dah masuk alam tu. Alam tu dia tak ada sempadan macam sekarang kita kena pakai pasport sebagainya. Alam tu tak payah pakai pasport. Waktu tu kita nak pergi mana? Mekah boleh pergi Mekah terus. Tak ada masalah. Tapi agak-agaknya dapat tak kita lepas macam tu dalam kubur nanti. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kan? Kalau bayangkan betul-betul lah agak-agak kan, kita ni dimandikan. Cuba bayangkan agak. Kita ni dikapankan. Sudahlah pakai kapan, disemayanglah di orang, simpan pula dalam lubang kubur, masuk pula dalam keadaan mengiring macam tu, dibukanya pula muka kita, sudah tu dikambusnya pula kita, tinggallah kita dalam tempat sempit tu tadi. Lepas tu kita buka saja mata, dah alam lain. Agak-agaknya lepas tak kita duduk dalam tu. Soalan marrabbuka wa man nabiyuka sebagai itu, kalau tak lepas soalan muka nakir, sampai kiamat kita dipukul. Agak-agak dapat jumpa tak dengan Nabi ketika dalam alam kubur lagi? Susah kan? Jadi beringatlah kita sama-sama. Mati itu pasti, hidup tak tahu lagi. Mati itu pasti, hidup tak tentu lagi. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah kaedah yang diajarkan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Bila kita nak berzikir, bayangkan kita ni dikapankan, dimandikan, dikapankan, semayangkan, ditanam dalam yang lahat. Lepas tu zikir. Memang akan rasalah kemanisan. Sebab kita rasa mati dulu sebelum mati. Rasa dulu mati tu sebelum kita mati. Supaya apa? Bila kita mati nanti, tak terasa matilah aku. Faham tak matilah aku tu? Dipukul, dibaduk oleh malaikat. Tu tak terasa begitu. Jadi awal ni kita berasa mati dulu. Sebab itu Nabi sebut orang yang paling bijak ialah orang yang sentiasa ingat mati. Sebab bila dia ingat mati, dia sentiasa bersedia dan dia sentiasa usaha betul-betul untuk biar dia mati ni sebaik-baik kematian. Begitu. Allah Ta'ala alam. Cukup sampai sekadar tu saja dahulu. Ada soalan ke? Okey, baik. Ada satu soalan sebenarnya ditanya oleh kita punya jemaah. Sikit lah ya. Pada nanti kami buka dulu. Lupa soalan dia bunyi macam mana. Macam ni, Ustaz, kita sebagai orang Islam, tapi macam saya ni yang masih banyak kelemahan dalam ilmu agama. Tak apa, insya-Allah.
bagaimanakah caranya membuktikan kepada seorang yang bukan Muslim, non-Muslim, bahawa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan Tuhan mereka? Kebiasaan saya dengar diorang anggap semua Tuhan tu sama. Adakah saya perlu menjawab, atau adakah saya perlu berdiam diri, atau saya tersengih-sengih saja? Ini tak perlu kot. Sedangkan orang tersebut secara spontan terkeluar dari mulutnya, bukan dia tanya, tapi dia cakap macam tu. Orang inilah non-Muslim ni tadi, malah dia pelekehkan pula. Semua Tuhan sama apa? Baik, kita jawab. Macam mana kita nak buat? Nak diam saja ke nak jawab? Sebaik-baiknya pada ketika itu kita kena jawab. Zaman kita sekarang ni, bila kita diam menunjukkan Islam tu lemah. Kita kena jawab. Dan bila kita nak jawab, kena ada dia punya senjata. Senjatanya ilmu. Apa jawapan kita nak jawab kalau orang cakap macam ni? Baik, boleh bawa banyak cara. Boleh bawa banyak cara. Contoh kita buat begini. Kita boleh buat contoh lain lah. Sebabnya Allah Ta'ala larang kita kutuk Tuhan mereka. Sebab mereka akan kutuk Allah lebih teruk daripada seperti mana kita kutuk Tuhan mereka tu. Tu ada larangan dalam Quran ya. Ada larangan dalam Quran. Jadi macam mana kita nak buat? Kita cuba centerkan otak dia dulu. Kita buat cerita, buat analogi, buat bentuk, ataupun buat kisah. Kisah. Contoh kita bagi tahu pada dia, satu cawan ada air, dan kita buat 3 cawan. Contoh 3 cawan lah, 3 cawan. Cawan yang pertama kita simpan dalam tu gula 2 sudu. Cawan kedua 20 sudu. Cawan ketiga 200 sudu. Tanya arahnya, sama tak manisnya tu? Dia akan jawab, tak sama. Gula sama apa? You kata Tuhan sama, so mesti sama. Gula kan bahan yang sama kita masukkan tadi, kan lain-lain sama. Dia kata kuantiti tak sama. Kuantiti bukan beza. Tuhan aku satu, you kata 3, kan lain-lain kuantiti. You pula kata 3, 4 banyak tangan dan sebagainya. Betul? I kata satu Tuhan I. Kuantiti tak jadi masalah, betul? Cakap macam tu balik pada dia, centerkan balik, kita perangkap dia balik. Kuantiti tak jadi masalah kat situ. Jangan tikaikanlah, jangan ceritalah kuantiti tu. Sekarang ni tengok terms Tuhan. Sebab you kata tadi Tuhan sama. Dia akan mati akal. Dia akan mati hujah. Kalau dia jenis orang yang ada tapi kalau dia tak waras juga, serah pada Allah Ta'ala lah. Yang penting kita dah usaha gagalkan hati dia tu sikit. Jangan mengutuk-ngutuk orang lebih-lebih. Contohlah ibaratnya, tapi tak adalah kita pukul dia dengan pukulan fizikal, tapi pukul dia dengan pukulan mental pada ketika tu. Buat contoh. Buat contoh. Sebabnya Imam Abu Hanifah, kenapa kami jawab macam tu? Sebab Imam Abu Hanifah sendiri pernah jawab dengan geng-geng macam ni. Dia tanya pada Imam Abu Hanifah, mulhid ni, orang etis ni, jenis macam ni lah, yang pelik-pelik ni kan. Dia tanya kepada Imam Abu Hanifah, kalau betul Tuhan tu ada, tunjukkan rupa Tuhan tu bagaimana. Tu soalan yang Imam Abu Hanifah. Tahu tak Imam Abu Hanifah pada ketika tu umur dia berapa tahun? 10 tahun, tuan-tuan. Kisah tu ada dekat dalam kitab Aqidatun Najin. Banyak dalam kitab-kitab ulama ada kisah. Cerdiknya Imam Abu Hanifah ni menjawab. Umur dia 10 tahun dah boleh kalahkan tokoh besar puak etih orientalis, macam kita sebut orientalis lah, puak-puak yang suka nak menyesatkan orang ni. Soalan yang kena pada Imam Abu Hanifah, kalau betul Tuhan tu ada, tunjukkan Tuhan tu macam mana rupa. Apa Imam Abu Hanifah jawab? Tuan,
Tuan percaya tak dalam badan ada nyawa? Orang tu jawab, saya percaya. Kalau tak, saya tak bergerak. Baik, tunjukkan saya mana rupa nyawa tu. Sudah. Mati akal orang tu, tak boleh jawab. Cerdik tak cerdik Imam Hanifah? Umur 10 tahun tuan-tuan. Kita pun agak-agak boleh tak jawab macam tu? Dia cerdik. Dia takkan jawab bandingkan Tuhan kepada dia terus buat contoh pada yang mudah kita nak nampak gitu. Mudah nak faham. Banyak lagi lah dia punya jawapan yang lain. Ni antara contoh analogi mudah, cerita yang boleh kita ambil contoh untuk kita nak jawab pada jenis-jenis yang macam tu lah. Jenis-jenis orang yang macam ni. Yang menyamakan Tuhan semua sama, dia kata dan sebagainya. Tak boleh buat contoh macam tu je. Kita minta pada dia tolong gambarkan sekarang ni kita ada 3 cawan. Satu cawan kita bubuh 2 sudu, ni 20 sudu, ni 20, ni 200 sudu gula, garam kau bubuh lah, jinak motor ke apa sebagainya. Tanya pada dia, sama tak rasa? Jangan kata tak sama. Sedangkan itu pun kau boleh kata tak sama, takkan Tuhan boleh sama? Kan samanya term Tuhan, gula-gula sama je. Jangan pandang pada kuantiti. Sebab dia orang kata kan sama, walaupun berbilang-bilang kan dia orang kata sama. So jangan pandang kuantiti tu. Jangan pandang nombor tu, jangan pandang. Pandang term saja, Tuhan je. Sedangkan yang ni pun kau kata tak sama, takkan Tuhan boleh sama? Ya, macam tu balik. Itu kesimpulan dia kat situ. Tutup cerita dia mati akal lah tu. Kalau dia nak goreng juga lagi, itu maksud dia masih meneruskan akal miring dia untuk hujah. Tu je. Tinggalkanlah. Iza khatamahumul jahilun, jawapan apa Ustaz? Qalu salama. Ma'asalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.